Mungkin ada juga. Maknanya semua mereka ini tak akan dapat lari. Pasti akan ada yang membawa mereka ilan nar, ke neraka. Hatta sehingga iza ma ja'uha, apabila mereka sampai ke neraka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum, pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka, wa juluduhum, hatta kulit tu, kulit-kulit badan mereka menjadi syahida alaihim, menjadi saksi terhadap mereka, bima kanu ya'malun, mengenai apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat yang ke-20 surah Fussilat ini. Dan ayat yang ke-21, wa qalu li juludihim, dan setelah berlaku demikian berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Masa kat dunia sayang betul dengan kulit. Kulit krepot sikit, pakai macam-macam krim. Kalau kita lihat sampai kepada Ahmad Nispu, nak jumpa siapa tu, dia pakai bedak dulu. Maknanya cukup jaga kulit, kalau boleh biar tegang aja, tak nak berkrepot, tak nak berkedut. Sayang betul dengan kulit. Sayang betul dengan kulit. Malah yang ada orang beli ayam pun cari ayam yang apa kata orang tu, boneless aku boleh, tak ada tulang boleh, tapi tak ada kulit aku tak boleh. Jadi nak cari kulit juga. KFC tu yang bikin sedap dia pakai kulit dia tu. So jadi kalau kita perhatikan, maknanya kulit itu malah, kalau kulit kita yang kita sayang-sayang sekarang ni menjadi saksi. Dan kita persoalkan pula, lima syahidtum alaina, kenapa kamu menjadi saksi? Alamak, tak geng kita ke? Side kita lah patut. Jangan cakap lah. Kan? Qalu, kulit-kulit badan mereka ini menjawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Iaitu Allah telah berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu tu pandai berkata-kata. Tiap-tiap sesuatu. Wa huwa khalaqakum, dan dialah yang telah menciptakan kamu awwala marrah, pada mulanya, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya pula lah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. So ini ayat yang ke-21. Hatta kulit-kulit, bukan setakat tangan kaki, kulit tangan tu sendiri, kulit kaki itu sendiri, dan sebagainya. So itu penghujungnya, dan kita berpindah ke ayat yang ke-6 dan seterusnya insya-Allah sebagaimana yang kita anggarkan tadi. Mudah-mudahan kita dapat mengkhatamkannya insya-Allah. Kita sambung. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan yasdur, keluar berselerak, in bracket, dari kubur masing-masing. InsyaAllah akan kita perkatakan selepas ini. Ashtata, ini yang diterjemahkan kepada berselerak. Liyurau, tujuannya untuk mereka keluar, bukan keluar untuk jalan-jalan cari makan. Bukan keluar nak pergi piknik ke apa ke. Tapi liyurau, untuk diperlihatkan. Maknanya mereka tak nak lihat pun tetap diperlihatkan. Tak nak nampak pun macam mana mereka boleh nampak. Kalau sebelum ini ada arrow kat FedEx tu, mereka tak nampak. Tapi kali ini mereka pasti akan nampak. Maaf, kita bukan promote. Ini contoh je. Untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka, amal-amal mereka ni. Kekata yasduru, Allah tak menggunakan perkataan yauma idzin yakhruju. Yakhruju maknanya keluar.
Yasduru boleh diterjemahkan kepada keluar, muncul, timbul, terbit dan yang seumpama dengannya. Maknanya kalau daripada dalam tanah tu ataupun sesuatu yang tertimbus tu, mungkin dia ini apa dinamakan? Keluar, muncul. Kalau ia tenggelam, dinamakan timbul. Whatever lah. Maknanya manusia pada ketika itu, bila bumi bergegar, tenggelam di mana? Ada yang tenggelam dalam air. Ada tenggelam dalam perut bumi. Ada cuma tenggelam kepala je, kaki terjuntai ke atas. Ada yang tenggelam pokok jatuh, dia atas pokok. Tapi atas pokok tu maknanya dia pun jatuh atas pokok lah. Bukan dia panjat. Yang seorang lagi, dia jatuh, pokok timpa atas dia. Akhirnya semuanya akan keluar. Itu perkataan yasduru. Semuanya akan muncul. Maknanya daripada mana sekalipun. Sebelum ini, dia gemar sangat makan ikan pais. Gemar sangat. Pantang nampak ikan pais, dia makan. Tapi bila keadaan kiamat ni datang, kebetulan dia dimakan oleh ikan paus. Dia tetap akan muncul daripada ikan paus itu sendiri. Ikan paus pula buat dia jadi pais. Jadi, yasduru ni maknanya daripada mana dia berada, dia akan muncul, dia akan timbul, dia akan keluar dan sebagainya. Ini perkataan yasduru. Diperlihatkan liyurau a'malahum. Ini ayat 14 yang telah pun kita laluinya sebentar tadi. Untuk diperlihatkan amalan mereka, maka itu Allah perintahkan untuk iqra' kitabak. Baca sendiri. Biar tahu. Mungkin sebelum ini tahu pun. Tapi tahu, buat tak tahu. Maka sekarang ini, bila diperlihatkan kepada mereka, segala amalan mereka, akhirnya mereka akan sedar. Teman-teman yang dikasihi Allah, ayat tentang berkaitan dengan liyurau a'malahum. Kekata amal. Acap kali kita laluinya dalam firman-firman Allah yang lalu. Amal bukan hanya setakat macam kerja-kerja baik. Donation itu amal. Tolong orang itu amal. Bantu anak yatim itu amal. Kasih duduk seat kita dalam MRT kepada makcik ke, apik ke, itu amal. Nampak masjid punya banner pay now, kita derma, itu amal. Dan sebagainya. Bukan hanya setakat itu aja. Amal ini sama ada baik atau tak baik. Itu yang nantinya 2 ayat terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, itu yang baik, ataupun syarran, itu yang tak baik. So jadi amal ini boleh jadi ada yang baik, ada yang tak baik. Umumnya, banyak diperbahaskan amal ini nak kita cakap yang baik lah. Berteraskan kepada iman. Iman apa dia? Iman adalah kepercayaan. Iman adalah keyakinan. Kita percaya kepada sesuatu, kita yakin pada sesuatu. Ini berteraskan, membangkitkan ilmu. Menjadikan kita ni nak tahu. Menjadikan kita ini, kata orang itu, buat research lebih dan sebagainya lah. Umpamanya satu produk, kita dengar lah, dia ni bagus. So, nak tahu lebih lanjut, kita pun carilah dia punya brochure ke,
Pergi website dia, kita cari, kita baca dan sebagainya. So tahu, akhirnya kita pun belilah. Maka di situ terkaitnya dengan amal, langkah-langkah apa yang kita buat. Ini tiga ni sebenarnya tak dapat dipisahkan. Sama ada amal ini akhirnya, iman awalnya, iman membangkitkan ilmu, ilmu menghasilkan amal, ataupun yang ada orang daripada ilmu terhasil amal dan menambah iman. So kalau kita lihat prosesnya itu dia recycle, berterusan. Ada orang amal dulu, dia buat. Dia tolong orang susah. Bila dia tolong orang susah, bangkit keinsafan dan kesedaran. Akhirnya bertambah iman dia. Dan daripada bertambah iman, ia cuba mengenali ma'rifah kepada Allah. Kenapa Allah mentakdirkan aku begini? Alhamdulillah hidup aku senang berbanding dengan orang yang aku tolong, hidupnya susah dan sebagainya. So sama ada bermula dengan iman atau bermula dengan ilmu ataupun bermula dengan amal, itu tak soal. Tapi tiga ni tidak boleh terpisah untuk menghasilkan amal yang baik. Kita pernah melalui kan 3 darjat amal manusia. Amal seorang anak, contoh, amal seorang anak yang takut kepada orang tuanya. Kadang-kadang kita buat sesuatu amalan, kenapa? Sebab aku takut dengan kalau aku tak buat, aku akan diazab oleh Allah di akhirat nanti. Maka itulah aku beramal. Okey. Syukran Cikgu Besau yang send link untuk Facebook. Mungkin bagi ada teman-teman yang di luar sana yang mengikuti kuliah Zoom kita ini menerusi Facebook, itulah link yang telah disediakan insya-Allah, yang telah dikirimkan. Baik. Berbalik kepada 3 darjat amal ni. Jadi ini nak kita katakan yang paling rendah, tidak juga. Sebab ini semua dibolehkan. Dan manusia kadang-kadang sesuatu yang dia buat tu kerana dia takut akibatnya. Maka sebab itulah ia diibaratkan sebagai amal seorang anak. Yang keduanya, amal seorang peniaga yang mengharapkan balasan. Apa pasal engkau buat benda-benda amal baik ni? Sebab aku nakkan syurga. So dia nakkan imbalannya, dia nakkan balasannya. Apa pasal engkau rajin solat dan sebagainya? Sebab aku nak dapat bidadari. Yang perempuan kata aku nak dapat bidadara dan sebagainya. Jadi mengharapkan balasan. Namun tak, ini dua ni ramai. Dan ramai ini tak salah sama ada kita berbuat sesuatu amal. Maknanya kadang-kadang orang yang sama dia buat sesuatu amal, contoh dia, contoh. Hari itu punya solat zuhur, dia dirikan kerana dia sebelumnya membaca ataupun mengetahui ataupun mendengar ceramah ke apa ke tentang azab neraka. So dia dirikan solat dengan baiknya berdasarkan rasa takut. Macam amal seorang anak. Sedangkan solat zuhurnya kemarin adalah kerana dia
terdengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, lalu dia lihat translationnya, ayat-ayat ni mengisahkan tentang syurga lah. Yang syurga ni, kalau buah-buahannya setakat nak petik gitu aja, mesti sedap rasa, dia ndak. So, amalan ataupun ibadat solat zuhurnya pada kemarin adalah berteraskan amal seorang peniaga, iaitu mengharapkan ganjaran dan balasan. Ini lumrah. Dan terkadang yang tinggi, tak semestinya yang tinggi ini tak turun. Dan tak semestinya yang di bawah itu tak naik. Amal seorang hamba yang menjalankan tanggungjawabnya. Ibarat seorang hamba, slave, di mana mereka ini bila buat sesuatu amal, kerja adalah kerana ini tanggungjawabnya. Tanggungjawabnya. Tuan aku suruh, aku kena buat, aku buat. Apa aku dapat, tak kisah. Sebab ini tanggungjawab aku. Amal seorang hamba. Kenapa engkau solat? Aku solat kerana aku ni hamba kepada Allah. Allah dah wajibkan. Kalau dengan solat aku ni, Allah nak masukkan aku ke dalam syurga, hak Allah. Tapi kalau sekiranya solat aku ini dengan solat aku ini juga Allah mengazab aku ini milik Allah. Inna lillah. Aku ni kepunyaan Allah. Allah berhak, berkuasa menetapkan dan menentukan segala-galanya. Tapi aku yakin yang Tuhan Allah ini Tuhan yang maha adil dan sebagainya. So, ini darjat amal. Dan amal darjat kita ini turun naik, ada sebab, ada kerana, dan yang seumpama dengannya. Namun, yang penting untuk kita lihat, ini slide saya rasa bagi sebahagian teman-teman nampak macam dah berulang beberapa kali saya guna pakai slide yang sama, iaitu 4 dasar amal ni bila menjadi amal soleh. Ini kita fokuskan amal soleh. Macam kita sebutkan tadi, amal ni boleh jadi soleh, boleh jadi taleh. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Boleh jadi khairan, boleh jadi syarran. Maka di sini kita lebih fokus kepada amal soleh kita. Pertama, mesti dasarnya ikhlas. Tak boleh ada tujuan-tujuan sampingan yang lain. Dan ikhlas ini, kita sedia maklum, antara kita dengan Allah. Mungkin hari ini kita tak ikhlas, tapi kita boleh usahakan agar amalan kita ini ikhlas. Semata-mata kerana Allah. Kedua, konsisten, berterusan, istiqamah. Bukan setakat amal soleh itu buat hari ini, besok tak buat. Sebab itulah insya-Allah kita akan pergi kepada nanti perbincangan kita yang terakhir berhubung dengan semat ibadah. InsyaAllah selepas ini. Berterusan secara konsisten. Walaupun sedikit, tak mengapa, tapi biar berterusan. Dan amal ini juga memberi manfaat. Bukan setakat pada diri sendiri, malah kepada orang lain juga. Malah kepada orang lain juga. Dalam waktu yang sama, kita pun tak nak menjadi seperti lilin. Menjadi seperti lilin, maknanya kita terkorban sendiri. Tapi kita memberi manfaat kepada orang lain. Ini pun kita tak nak. Sebab kita mahu manfaat ini kepada semua. Tanpa merugikan kita dan sebagainya. Dalam waktu yang sama, kita pun tak nak jadi durian. Yang mana manfaat itu untuk kita saja. Tak kepada orang lain. Wallahu alam, kalau sesuai saya bawa contoh durian dan sebagainya. Dan atas dasar ilmu. Macam tadi kita sebutkan, iman, ilmu, amal. 3 hal yang berkait rapat. So ini 4 dasar sesuatu amal itu insya-Allah dikira sebagai amal soleh. Selain daripada itu, amal yang kita kerjakan biarlah sentiasa
dalam pertimbangan akal kita. Ini yang diistilahkan oleh orang, kita biar kalau kerja yang kita buat biar smart. Perlu kita hard working, perlu. Tapi kalau kita lihat, mesti ada difference, perbezaan between hard work and smart work. Sebab kita takut, macam tadi, poin berterusan. Kita takut kita hard work ni, hard terus, penghabisan jadi pahat kita. Lemah kita sendiri. Sebab dasar amal ni nak kena berterusan. Jadi nak kena smart lah. Budak kita yang tinggal untuk budak kan. Mau dia dari rantai-rantai minyak. Okey, budak sekarang masih konflik lagi Okey. Okey dah. Buat tak dia? Maaf gangguan. Yalah. Kalau kita suruh dia buat Okey. Sebab itu, jadi ini bukan apply dalam kerja-kerja di dunia secara umum, angkat berat ke apa ke, angkat barang ke apa ke, tapi hatta dalam ibadah yang kita buat. Kita nak kena smart dalam ibadah yang kita laksanakan. Ini kalau kita boleh tukil dalam sebuah riwayat Imam At-Tabrani, apa kata Nabi? Jika kamu bangun di pagi hari dan membuka satu bab ilmu pengetahuan, Allahumma ya Allah, mudah-mudahan saat kita sekarang ini termasuklah di dalamnya. Allahumma amin. Walaupun kita ni bukan terlalu awal pagi. Membuka satu bab ilmu pengetahuan itu lebih baik bagi kamu daripada beribadah sepanjang malam. Kenapa ya? Sebab antara lain, ilmu ini menjadi pertimbangan ibadah yang kita buat, biarlah smart. Itu sendiri. Di sinilah yang kita maksudkan, insya-Allah kita dalam beribadah ini juga kita perlu smart ibadah. Ibadah kita bukan hanya setakat just do it. Dia tak main duit. Bukan setakat just do it, buat saja. Tak. Tapi bila kita buat, kita perlu melihat di sana kesesuaiannya. Sebab itu, orang yang dalam menggunakan neraca pertimbangan ilmu, akal, maaf, ni contoh aja, tidak akan persoalkan kenapa masjid ditutup, shopping center dibuka, umpamanya, dalam isu COVID-19 ni. Contoh ajalah. Kenapa? Patut tutup lah, umpamanya lah. So, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jamaah yang saya hormati sekalian, smart ibadah apa yang kita maksudkan? Memang, kalau smart ni S-M-A-R-T, ada orang menamakan S tu sebagai spesifik. Tapi kita ambil di sini, ibadah yang kita buat biar simple. Kan dalam dasar sesuatu ibadah, sesuatu amalan yang kita buat, jangan cari yang susah-susah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Ini pernah kita ambil bila kita lalui ayat Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di samping kepayahan ada kemudahan. Kan? Di situlah. Jadi kalau adanya satu kepayahan,
maknanya adanya wabak, maka di sana ada jalan keluar kemudahan. Maka wabak yang mudah menular ini bila ada perkumpulan yang besar, maka laluan mudahnya apa? Adalah dibolehkan untuk kita solat zuhur. Gugur fardu Jumaat. So ini simple. Ini nak kena S, nak kena smart yang pertama lah. Simple. Meaningful. Yang bererti, yang bermakna. Yang bukan hanya setakat kita buat secara luaran. Kita solat angkat tangan, Allahu Akbar. Maaf ya, maaf. Ini contoh je. Contoh. Tapi ini ada sebahagian orang. Bukan semua. Ada yang cukup menjaga sunnah-sunnah dalam solat. Bagaimana cara Nabi mengangkat tangan, Nabi meletakkan tangan kanan atas tangan kiri atas perut atau kat dada dan sebagainya. Contoh luarannya Masya Allah. Tapi dalaman hatinya, ia tak menghayati erti solat itu sendiri. Bila dia berjamaah, dia tak menghayati erti berjamaah, solat berjamaah. Yang solat berjamaah antara lain tujuan akhirnya adalah mengajak kita supaya bersatu. Tapi bila mana dia solat, dia merasakan aku sajalah, solat aku ni sajalah. Dengan cara aku punya angkat tangan, letak tangan, cara aku rukuk, akulah yang ikut sunnah. Kamu tak ikut sunnah. Aku yang paling faham sunnah. Kamu tak faham-faham. So, kita tak nak ibadah yang macam tu lah. Amal yang macam tu. Achievable. Yes. Ataupun sebahagian orang menamakan attainable. Maknanya tu sesuatu yang boleh kita, macam tadilah disebutkan, yang boleh kita capai. Dia secara konsisten. Kita tak nak semangat, kus semangat. Lepas itu, hilang semangat. Tak ada semangat. Result based. Ibadah dan amal yang kita buat, kita nak lihat. Sebab itu perlu diiringi dengan muhasabah. Sebab kita nak result based ni, berdasarkan kepada resultnya, bagaimana bagaimana natijahnya, kesudahannya. Apakah ia meningkatkan kita daripada kurang baik kepada baik? Umpamanya, contoh ada orang lah. Contoh je. Dia belajar, semakin dia belajar, semakin dia jadi angkuh. Semakin dia menyalahkan orang lain. Semakin dia faham Islam, kononnya, dia makin tak faham untuk mengamalkan Islam. So, tak wajarlah. Dan time sensitive ataupun time bound, sebahagian orang menyebutnya. Perlu adalah kita letakkan. Sebab akhirnya umur kita ni, kita pun tak tahu. So, jadi perlu ada sesuatu yang kita targetkan, ini yang ingin aku capai dan sebagainya. Hatta ibadah kita pun. Aku nak solat zuhur. Ada time limitnya tak? Yes. Sebelum masuk asar. Jangan bila dah masuk asar, baru kalang kabut. Nak solat zuhur. Dan sebagainya. Bila dibuka pendaftaran ataupun registration ataupun booking untuk solat Jumaat,
Bila besok ataupun tengah hari ni nak solat, baru dia nak buat booking. Padahal dah dibenarkan 2 hari sebelumnya. Lalu bila tak dapat, mengamuk. Tunggu kat pagar masjid. Saya nak booking, saya tak dapat. Saya nak solat Jumaat. Kenapa mesti 50 orang je? Dan sebagainya. Ala kulli hal. Ini SMART. SMART. Ibadah yang kita buat. Biarlah simple. Amal-amal kita ini biarlah meaningful, achievable, result based, dan juga adanya faktor time sensitive. Maka bila ini kita cuba terapkan, insya-Allah sedikit demi sedikit terhadap amalan kita. Insya-Allah, mudah-mudahan bila catatan amal kita itu ditunjukkan, liyurau a'malahum, diperlihatkan, kita rasa redha. Kita takkan persoalkan. Kau buat ni, buat ni, buat ni, kita takkan persoalkan. Aku tak buat. Tak adalah. Kau catat lain. Aku buat lain. Takkan ada. Takkan ada tangan tak kaki kita ni akan jadi saksi yang tak baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Dan ini perlu kita jadikannya sebagai attitude lah. Menjadi satu sikap. Ini telah kita bahaskan dalam surah Asy-Syams, seingat saya, antara lain, dan beberapa surah yang lain. Bagaimana hal ini dapat dijadikan sebagai satu sikap, attitude dalam kehidupan kita ini. InsyaAllah. 2 ayat penutup. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Maka perincian amal-amal ini, ayat 7 dan 8, Allah firmankan, faman ya'mal, maka sesiapa yang berbuat mithqala dzarratin, sebesar ataupun seberat zarrah, yang dibuat itu khairan, kebajikan, yarah, niscaya akan dilihatnya dalam surat ataupun catatan amalnya. Maka barang siapa yang buat, kalau ikut terjemahan kitab-kitab lama, walau seberat biji sawi. Allahu a'lam. Mungkin orang lama dulu melihat biji sawi ni yang paling ringan lagi. Yang paling ringan. Ada tak lebih ringan daripada biji sawi? Timbang biji sawi dengan biji kopi lagi berat. Timbang biji sawi dengan biji selasih lagi berat. Kalau biji durian dah tentu-tentu berat. Jadi, agak dia biji sawi lah. Sebab itu diterjemahkan. InsyaAllah akan kita katakan perkataan mithqala nantinya. Baik akan dia nampak, diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini sebaliknya pula. Yang syar, yang tak baik, dia kalau buat, dia akan dilihatkan. Ataupun dilihatnya. Liyurau, untuk diperlihatkan. Nah, sekarang dia sendiri dapat melihat. Diberitahu, sekarang ini dia dapat tahu. Di sinilah kita lihat keadilannya mahkamah Allah. Bukan amalan yang tak baik saja ditunjukkan. Amalan baik Allah lupakan. Tidak. Tuhan kita ni Tuhan yang maha penyayang, maha adil. Yang tak baik diperlihatkan, yang baik juga dinampakkan. Keadilan mahkamah Allah. Dalam ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 47 surah Al-Anbiya ni,
Wa nada'ul mawazinal qist. Dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk hari kiamat, liyaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tidak akan ada diri sesiapa yang akan teraniaya sedikit pun. Takkan ada. Ini yang kita katakan tadi. Keadilan mahkamah Allah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi, ini mungkin kerana adanya ayat ini yang menerangkan habbatin, biji, min khardalin, biji sawi. Ataina biha. Kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Ini keadilan mahkamah Allah. Seberat mithqal. Kekata mithqal ini maknanya berdasarkan timbangan berat. Timbangan. Jadi amalan kita ini akan ditimbang, dihitung. Kalau hitung mungkin berdasarkan dia punya apa? Dia punya bilangan dia berapa banyak. Jadi kalau kita perhatikan ayat kedua daripada surah Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum, siapakah di antara kamu, ahsanu amalah, yang terbaik amalannya. So selalu kita tekankan bila kita ambil contoh ayat ni, bukan yang terbanyak amalan. So tapi yang terbaik. Inilah yang menjadikan timbangan amal itu berat. Menjadi amalan itu bervalue, kata orang, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab macam kita sebutkan tadi, ada orang makin banyak ilmu dia, makin angkuh dia kepada Allah. Makin sombong terhadap manusia lain. Ini dia. Jadi bukan kerana banyaknya, tapi yang nak kita lihat di samping banyak tu, yang lebih dineracakan adalah beratnya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bisawab. Hari ini kalau kita beli barang, mungkin kadang-kadang berdasarkan kepada kuantitinya, berdasarkan kepada bilangannya, berapa banyak dan sebagainya kan. Ada pula berdasarkan kepada timbang. Allahu a'lam kalau kita beli durian ke apa ke, apa berdasarkan kepada timbang. Kalau lagi berat durian tu lagi sedap ke? Allahu a'lam. Saya tak makan durian jadi saya tak tahulah dalam hal ini. Ini contoh aja. Surah Luqman ayat 27. Ini keadilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan, kekuasaan Allah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, aqlam. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Dan segala lautan menjadi tinta. Dakwat. Indian Ocean lah, Pacific Oceans lah, Atlantic Oceans dan sebagainya ni, ditambah lagi dengan 7 abhur. Lautan. 7 lautan. Ma nafidat kalimatullah. Niscaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Keadilan dan kehebatan Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Kuasa
lagi maha bijaksana. Surah Luqman ayat 27. Alhamdulillah. Sekaligus menunjukkan bahawa kita akan dinampakkan. Ini adalah peristiwa yang mana surah Az-Zalzalah ini menggambarkan phase sebelum kita ini akhirnya ditempatkan dalam syurga ataupun dalam neraka. Fasa di mana bumi ini digegarkan, bumi mengeluarkan segala isinya, manusia dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan amal-amalnya. That's it. Sampai situ je. Sampai situ je. Tapi apa kesudahannya? Ahli syurga ke, ahli neraka ke? Bukan topik surah Az-Zalzalah. Bukan. Itu mungkin di ayat-ayat yang lain yang banyak. Antaranya yang pernah pun kita lalui, ayat-ayat daripada ialah surah-surah yang lepas. Walhamdulillah. So inilah kesudahan ataupun penghujung surah Az-Zalzalah ini. Setiap kita akan diperlihatkan amalan-amalan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita cakap. Yang telah kita buat, lalu dicatat oleh malaikat. Yang telah kita cakap pun dicatat oleh malaikat. Tapi apa yang terdetik dalam hati kita yang belum kita lakukan, maka ianya tidak diambil kira. Kalau kita balik kepada ayat tadi, yang salah satu ayat yang kita lalui ini, maaf saya ghostan sikit. Ayat mana tadi? Ayat 24 surah An-Nur. Bima kanu ya'malun. Iaitu tentang segala apa yang kanu, mereka dulunya telah lakukan. Iaitu semasa di syurga Allah, di dunia Allah Subhanahu wa taala. Iaitu semasa hidup kita di dunia. So, selebihnya beberapa slide ini adalah berhubung dengan kelebihan dan fadilat keutamaan surah Az-Zalzalah ini. Dalam sebuah riwayat, pada suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, minta daripada Nabi, bacakan ya Rasulullah ataupun ajarkan kepadaku. Sabda Nabi kepadanya, bacalah 3 surah yang bermula dengan huruf Ra. Apa 3 surah yang bermula dengan huruf Ra ni? Antaranya Alif Lam Ra. Apa 3 surah? Ada siapa yang nak jawab ke apa? Okeylah, secara ringkas, Alif Lam Ra, adanya huruf Ra di situ. Ada 5 surah. 5 surah yang bermula dengan Alif Lam Ra dan termasuk dalam apa yang dimaksudkan ini. 5 surah ini adalah 4 berturut, ia adalah surah-surah yang berturut. Surah Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. So, Surah Yunus, surah yang ke-10. Surah Hud, surah yang ke-11. Surah Yusuf, surah yang ke-12. Surah Ibrahim yang ke-14. So, yang ke-13 tu skip. Maknanya tu dia berselang. Dan surah Al-Hijr, surah ke-15. Ikut urutan surah-surah Al-Quran. Semuanya bermula dengan huruf Alif Lam Ra. Jadi Nabi SAW katakan, baca 3 surah ini. 3 je. Daripada 5 ni, baca. Maka laki-laki ini berkata,
Usiaku telah lanjut. Hatiku sudah keras. Yakni sukar nak hafal. Maknanya dah otai lah kan. Dan lidahku pula sudah sukar untuk mempelajari surah-surah yang panjang-panjang. Masya Allah. Ini alasan dia. So, usianya dah lanjut. Hatinya dah keras. Lidahnya pula sukar nak menghafal dan mempelajari. Ini surah-surah yang panjang. Maka baginda kata, kalau 3 surah yang bermula dengan huruf ra ni tak boleh, baik. Baca 3 surah yang bermula dengan ha mim. Dalam Al-Quran ada 7 surah yang bermula dengan ha mim, 2 huruf ni. Dan semuanya berturut. Surah Ghafir, surah Fussilat, surah Asy-Syura, surah Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah dan Al-Ahqaf. So 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Berturut. Surah-surah ini bermula dengan ha mim. Jadi bila Nabi minta dia baca, sebutkan, dia ulang balik alasan dia. Umur aku dah lanjut, lidah aku dah keluh, hati aku dah keras, macam-macam. Ini alasan dia tadi. Lantas baginda bersabda, bacalah 3 surah yang bermula dengan tasbih. Sama ada bermula dengan yusabbihu ke, yang bermula dengan sabbihi ke, dan sebagainya. Tasbih ni dalam Al-Quran ada 7 surah yang bermula dengan tasbih. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, surah Al-Hadid yang ke-57, surah Al-Hasyr 59, surah As-Saff 61, Al-Jumu'ah 62, At-Taghabun 64, dan yang ketujuhnya adalah surah yang pernah kita ambil, Al-A'la 87. So ini semua surah-surah Al-Isra, Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, Al-A'la adalah surah-surah yang bermula dengan tasbih. Jadi Nabi minta dia baca. Dia berikan alasan sebagaimana alasan pertama tadi. Dia tak boleh. Usia dia dah lanjut, hati dia dah keras, lidah dia dah keluh dan sebagainya kan. Maka Nabi SAW minta dia berikan alasan. Tapi kali ini dia berkata, bacakanlah ataupun ajarkanlah kepada aku satu surah yang meliputi semuanya ini. Yang meliputi surah-surah yang bermula dengan Alif Lam Ra, yang bermula dengan Ha Mim, yang bermula dengan tasbih. Alif Lam Ra 5 surah, Ha Mim dan juga tasbih, setiap satu ni bermula 7 surah. 7 plus 7 14. 14 campur 5. Tes. Ada? Tes. Ada? Kita semua ada Ustaz. Alhamdulillah. Ada Okey. Suara saya boleh dengar Tak putus Boleh. Boleh, Alhamdulillah. So 7 campur 7, 14. Saya matematik lemah sikit. Campur 5,
19. Betul? So, sejumlah 19 surah ini menyamai Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu baginda pun membacakan kepadanya Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Maknanya surah Az-Zalzalah yang sedang kita hayatinya di penghujungnya ini adalah surah yang menyamai surah-surah yang bermula dengan Alif Lam Ra, yang bermula dengan Hamim, yang bermula dengan tasbih. Selesai sahaja baginda membacanya, lelaki tadi berkata dengan penuh puas hati, demi yang mengutuskan anda sebagai Nabi dengan kebenaran, iaitu demi Allah. Aku tidak akan meminta tambahan lebih dari ini selama-lamanya. Kemudian laki-laki itu beredar, sabda Nabi, Qad aflahar rajul. Berjayalah laki-laki itu. Qad aflahar rajul. Berjayalah lelaki itu. Hadis Hasan Sahih, riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, yang diterima dari sahabat Abdullah bin Amr. So, ini antara fadilat surah Az-Zalzalah. Satu lagi riwayat dari Anas bin Malik. Pada satu hari Rasulullah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan para sahabat, adakah kamu sudah berkahwin? Haji Sari ada ikut kita kat sini? Nyari? Tak ada Okey. Adakah kamu sudah berkahwin? Laki-laki tadi menjawab, belum lagi wahai Rasulullah. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk berkahwin. Tak ada apa-apalah untuk buat apa nak jadikan mas kahwin. Tak ada. Sabda Nabi, bukankah kamu memiliki ataupun boleh membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ni? Dijawab ya. Okay. Sabda baginda, itu Qul huwallahu ahad itu sepertiga, 1/3, 1/3 Al-Quran. Sabda baginda lagi, bukankah kamu memiliki Idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr? Dia jawab ya. Itu 1/4 Al-Quran. Quarter. Sabda Nabi lagi, bukankah kamu mempunyai ataupun ada Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun? Laki-laki itu jawab benar ataupun ada. Boleh membaca. Maka sabda baginda, itu adalah 1/4 Al-Quran. Qul huwallahu ahad 1/3, surah An-Nasr 1/3, 1/4, surah Al-Kafirun juga 1/4, dan bukankah kamu ada Iza zulzilatil ardu, iaitu surah Az-Zilzal ini? Jawabnya ada. Sabda baginda, itu pula adalah 1/4 Al-Quran. So, maknanya dengan adanya surah-surah yang ini, maka pergilah kamu berkahwin. Jadikanlah dia sebagai mas kahwin. Cuma kalau kat Singapura dalam bab ini RUMM tak paskan. Tak paskan. Ini zaman sahabat mungkin. Mereka bukan setakat tahu baca, malah mereka mengamalkannya. Kita sekarang ni yang ada, dia punya mas kahwinnya apa? Qul huwallahu ahad, dia bilang. Saya akan baca 3 qul, 3 kali dah. Itu mas kahwin saya. RUMM itu jam juga reject. So hadis ini adalah daripada Anas bin Malik, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini dua antara hadis yang menjelaskan tentang fadilat kelebihan surah Az-Zalzalah. Walhamdulillah, dengan itu kita sampai di end lah, penutup ataupun penghujung surah ini, insya-Allah. Dan yang selebihnya hari Jumaat nanti kita jangan lupalah untuk kita vote, menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara. Alhamdulillah. So kita berhenti kat sini dulu, insya-Allah. Slide akan kita perkongsikan dalam selepas ini, insya-Allah. So kita persilakanlah kalau sekiranya ada yang nak berkata dan yang nak
beri input, kongsi dan sebagainya, sila unmute-kanlah insya-Allah. Silakan insya-Allah. Haji Roslan, ada nak ini ke? Cantik bunga-bungaan di belakang tu. Ustaz, Ya. boleh saya tanya? Ya, silakan. Tadi tentang darajat amal, Okey. Ustaz dah terangkan tentang amal seorang anak yang takut terhadap orang tua, kemudian dua, amal seorang peniaga yang mengharapkan balasan. Itu saya tidak jelas. Ustaz boleh jelaskan? Okey, baik. Yang dimaksudkan adalah seseorang itu buat sesuatu amal kerana mengharapkan balasan dia. Yang tadi itu ibarat contoh anak tu dia takut balasan dia. Maknanya dia buat sesuatu amalan yang baik kerana takut kalau tak buat dia kena seksa. Itu macam contoh anak tadilah kan? Itu jelas. Yang keduanya adalah kenapa seseorang itu buat satu amalan yang baik itu sebab dia mahukan ganjaran pahala di sisi Allah. Sebab itu dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dalam agama kita ni banyak ayat-ayat dorongan untuk beramal. Bila mana Allah gambarkan nikmat syurga dan sebagainya. So itulah contoh seorang peniaga. Dia buat suatu amal untuk dapatkan ganjaran. Macam peniaga ni dia bisnes. Aku jual ini, aku dapat ini. Dan sebagainya. Itu yang inilah. Jelas Rubiah? Terima kasih Ustaz. Sama, insya-Allah. Ini ada pertanyaan daripada Cik Sumarni. InsyaAllah kita akan berikan. Cuma saya kurang pasti kalau ada sebahagiannya yang tidak punya, yang kalau better bagi mungkin yang baru join dan sebagainya, boleh sertakan dalam sini ataupun kepada kawan-kawan yang ini your contact number, jadi boleh saya forwardkan lah, ataupun Cik Ida kita tolong forwardkan lah, insyaAllah. Sebab tak semua your contact number tu ada dalam dalam simpanan saya lah, insyaAllah. I'm not sure kalau kat sini boleh di-sharekan dalam bentuk file. Allahu'alam. Saya tak pasti kalau you all boleh save. Itu pengetahuan tak ada pada saya. Ya, Tuan Haji Farouk, ada apa-apa yang nak tanya ke? InsyaAllah dia dah nampakkan diri. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Tuan Haji Roslan. Ya Ustaz, tadi Ustaz kata surah ni pasal sebelum kita masuk syurga neraka. Ini masuk menyeberangi sirat ya Ustaz. Sorry, ini terputus-putus. Saya tak begitu. Is it pasal ni termasuk menyeberangi jembatan sirat. Menyeberangi sirat. Yes. Menyeberangi sirat biasanya sebelum pasal ni. Sebelum hal ini. Allahuakbar. Sebab ini baru diperlihatkan amalan. So jadi bila menyeberangi sirat, bila mana nanti akhirnya nak syurga ke nak neraka ke, kita dah tahu resultnya. Sebab dah baca dulu. Kan? Macam seorang anak, dia dah tahu result, dia dah tengok report book sebelum dia kasih ayah dia dah tahu. Ini bapa aku ni mesti aku tunjukkan, aku kena sepak ni. Umpamanya dia dah tahu sebab dia fail. Jadi ini fasa ataupun peringkat ini adalah peringkat diperlihatkan amalan-amalan kita. That's it. Itu je. Maaf Ustaz. Sorry, Tuan Haji Roslan tadi belum habis. Maaf.
Okey Tuan Jerusalem. Boleh dengar tak Ustaz? Boleh. Tadi yang last tu nampak your gaya macam masih okey. Okey, yang tadi saya dapat. Terima kasih. Lagi satu, apa ubat dia nak untuk jauhkan sikap sombong atau angkuh bila kita dah berilmu? Ubatnya you nak kena tulis banyak-banyak perkataan jangan sombong kat kertas. You masukkan kertas tu koyak-koyak dalam air you minum. Kadang-kadang kalau kita lihat kadang-kadang proses ujian Allah yang Allah datangkan adalah proses untuk menghilangkan kesombongan kita. Sebab itu kadang-kadang kita maaf cakap kita perlu bersyukur bila kita dikelilingi oleh orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang sombong, orang-orang yang macam-macam. Tujuannya adalah untuk kita tidak jadi seperti mereka. Ini Allah berikan. Sebab itu jangan marah kepada orang yang sombong. Jangan benci kepada mereka. Sebab mereka itu kemungkinan diutus oleh Allah untuk kita. Agar kita tidak jadi sombong. Tidak jadi angkuh. Sebab itu Islam melarang kita membenci orangnya. Tapi membenci sikapnya. Jadi orangnya perlu sikap-sikap yang baik perlu kita sanjung. Yang tak baik tu yang kita ketepikan. Jadi bagaimana dia banyak, termasuklah hal-hal yang saya sebutkan tadi tu, proses yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Antaranya lah kalau pernah Nabi buat, Nabi sering bergaul dengan orang-orang fakir dan miskin. Nabi bergaul. Nabi jumpa anak yatim, Nabi belai rambutnya. So orang-orang yang melingkungi kita ni antaranya itulah dapat membantu kita, insya-Allah. Wallahu alam. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Sama-sama, insya-Allah. Tadi ada Assalamualaikum Ustaz. Maaf nak tanya. Tadi Ustaz dia sebut tentang dua riwayat. Yang pertama, yang kedua tu untuk menjadikan mas kahwin. Yang pertama tu untuk orang tua tu kan. Rasulullah galakkan kita baca 3 surah. Maknanya untuk kita ni apa yang harus kita buat? Untuk apa? Bila masa yang digalakkan kita membaca 3 surah tu? Tidak. Ia sebenarnya adalah antara lain bertujuan menjelaskan tentang kelebihan ataupun fadilat surah Az-Zalzalah ini. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama insya-Allah. Ustaz. Ya Tuan Haji Ahmad. Ya, saya ingin nak tahu sedikit lah perbandingan di antara hidup kalau kita hidup di dua alam, satu alam negara-negara Islam dan alam macam kita gini, sekular. Jadi kadang-kadang kita terasa mulanya kita tiba kat negeri, kita hidup di negeri sekular. Dan bila kita tiba di negeri Islam, keadaan kita suddenly berubah. Bagaimana dia? Allahu a'lam. Apakah yang kita istilahkan sebagai negara ataupun negeri sekular ni dia non-Islamik? Ya. Tak juga kan? Sebab kadang-kadang negara yang kita lihat sebagai Islamic country ataupun negeri Islam tu kadang-kadang tak mengamalkan dasar-dasar Islam. Tak mengamalkan dasar-dasar Islam pun. Kalau kita perhatikan, antaranya keadilan, antaranya kebersihan, antaranya menggalakkan masyarakat dan ahli negaranya berpengetahuan tinggi dan sebagainya. Ketidakadilan sebagai contoh lah kalau kita perhatikan di negara-negara seumpama Pakistan. Ini yang digambarkan dalam berita lah secara umum. Pakistan, di Saudi dan beberapa negara Islam yang lain. Mereka
tidak adil terhadap, mungkin sebahagiannya masih lagi tidak adil, tidak berlaku adil terhadap kaum wanita. Contoh contoh. Sehingga kaum wanita tu nak belajar, akhirnya istilah orang Melayu kita dulu, alah tempat kau penghabisannya kat dapur juga dan sebagainya. Jadi Allahu a'lam bissawab. Secara umumnya apa yang ditanyakan oleh Tuan Haji Ahmad ni semacam satu, kita lihatlah negara apa di mana definisi sebuah negara Islam dengan definisi sebuah negara sekular. Mungkin bagi pemerintah yang memerintah menamakan demikian. Tapi sebagai masyarakat, anggota masyarakat ataupun rakyat dan sebagainya, ia tidak pernah memisahkan. Ia tetap menjalankan dalam lingkungan keupayaan dan apa yang ada pada dia. Itu benar Ustaz. Kadang-kadang kita maaf cakap, pada mula saya keluar negeri, bila saya menjejakkan kaki ke negeri Islam, saya terasa terperanjat. Kenapa kita di Singapura namakan dasar yang betul, boleh katakan kita ikutlah apa ajaran yang kita belajar. Walaupun kita serba kekurangan, tapi dapat kita nilaikan bagaimana macam yang Ustaz kata tu, keadilan tu. Kenapa yang mereka tu tak dapat lakukan, padahal mereka majoriti, dan kita ni yang memang sebahagian tu 1/3 daripada penduduk. Jadi kita dapat, boleh katakan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita dapat menunaikan segala dengan cara yang baik apa semua. Ini di dalam masjid dia mereka menangis apa semua. Keluar turun tangga je dah mereka dah bertekak dan bergaduh. Macam mana tu? Saya pernah suatu ketika saya mengkaji, agak mendalam juga tentang sejarah kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Yang suatu ketika dianggap sebagai suatu khilafah Islamiyah yang dibanggakan. Pencapaian dia, keluasan kuasa yang berjaya menyekat kemarahan kuasa-kuasa Eropah, Kristian dan sebagainya. Masya Allah, hebat. Tapi kalau kita lihat sistem pelaksanaannya, banyak yang menyimpang. Itulah. Akhirnya mereka tu rasa macam tamak. Sanggup abang nak naik, sanggup bunuh adik. Itu betul. Umpamanya. Itu yang sedih betul tu. Jadi apakah memang dari sudut sejarah dia dinamakan kerajaan Islam. Kan? Tetapi apakah itu kembali kepada pelaksanaan sistem mereka itu benar-benar Islamik ataupun tidak? Itu dia. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Berkenaan apa yang telah Ustaz cakapkan tadi, saya lihat contoh kerja keras atas dasar 5 itu. Dasar 5 untuk bekerja keras itu datangnya dari permulaannya dari bukan Islam kan, tetapi dapat digunakan dalam konteks Islam. Jadi maksud saya, orang yang bukan Islam yang mengeluarkan dasar-dasar yang baik itu boleh kita sesuaikan di dalam agama kita, Islam. You mean maksudnya tu Cik Sumarni adalah smart tadi, smart ibadah ke? Ya, saya. Okay. Simple, meaningful, achievable. Jadi applicable to Islam juga. Ya, betul. Yeah. Actually, benda-benda ni ada dalam Islam. Cuma kita tak bongkar. Jadi bila mana dibongkar oleh orang-orang non-Muslim ataupun orang-orang yang kita
maknanya kita merasakan seakan-akan ini daripada mereka. Tak, actually ada dalam kita. Umpamanya dasar simple tu yang mereka sendiri katakan, spesifik dan sebagainya. Dalam apa? Dalam smart yang mereka ini. Ada dalam trust agama kita. Cuma itulah kita tidak mengistilahkannya dan sebagainya lah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan Sumarni. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan Haji Ghani. Ya. Ya, saya ada satu soalan Ustaz. Soalan. Apa benar kebenarannya bomo tu boleh melihat benda-benda gaib Ustaz? Allah, you tanya pasal bomo pula. Ini saya ni Dr. Kamilin dan Dr. Kamilin. Dr. Kamilin ni. Apa kebenarannya? Dia apa katakan bomo tu boleh melihat benda-benda gaib atau perantaran daripada syaitan atau malaikat, saya tak tahu Ustaz. Itu saya muskil je lah. Bomo ni dia boleh melihat benda-benda gaib bila dia khabar. Allahu alam lah. Saya pun bukan bomo jadi saya pun tak tahu sangat. Jadi maksud saya tu kalau lihat kepada ayat-ayat Al-Quran, mereka ada jin-jin ini ada mencuri dengar. Mencuri dengar. Mereka yang jin-jin inilah yang menjadi informer kepada Tok Bomo ni. Jadi dia maklum. Jin macam manusia lah. Kadang cakap benar, kadang cakap tak benar. Okay. Bila dia jumpa Bomo ni, umpamanya Bomo ni pula dia tahu. Dia ni selalu kalau beli tulang untuk dia makan sup, bikin dia sup sendiri, dia makan sendiri. Dia tak kasih ke aku, si jin ni. Jadi si jin ni, dia mungkin khabarkan berita yang bohong. Jadi si Bomo ni pula, itu saja yang dia tahu, dia sampaikan. So, jadi istilah kita ni kurang tepat ramalan Bomo. Tapi kadang-kadang si jin ni dia terus terang. Dia jujur. Dia jujur sebab dia dengan Bomo tu sama-sama pergi makan tulang. Jadi tapi jin tu kenal dengan Bomo ni lah. Dia dah mesra apa? Dah memang berkenalan lama ni. Bomo ni biasanya, Tuan Haji Ghani, Bomo ni biasanya dia memang ada agreement dengan jin-jin. Jin ni. Dia ada sign kontrak ke apa ke? Allahu a'lam. Jadi biasanya lah. Sebab itu kadang-kadang istilah orang kita ni kan, jin-jin ini kadang seseorang Bomo tu bila mana nak meninggal dunia, dia turunkan dia punya ilmu dia, saka dia kepada kepada waris dia dan sebagainya. Sebab itu perjanjian dia dengan jin. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Allahu a'lam. Pertanyaan yang buruk sikit lah. Insya-Allah. Selebihnya saya sarankanlah Tuan Haji Ghani jadi Bomo lah. Nak tunggu rasuah sikit lah dengan jin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Okey, saya sedang melihat apa ada dalam chat ini. Sebentar ya, Puan Haja Zaitun. Ada yang nota hari ini insya-Allah macam saya katakan tadi, insya-Allah daripada Cik Zarina. Bagaimana bumi nak ceritakan amalan kita? Adakah macam video? Allahu alam. Tapi yang penting adalah bumi ini menyatakan apa yang ini. Kalau saya Allahu alam boleh pinjam kata-kata daripada Ebit G.A.D. Dia kenal dia? Apa kata dia? Apakah alam mulai bosan melihat tingkah kita? Kan? Maknanya kejadian-kejadian alam ni sendiri, termasuk bumi ni, kadang-kadang kita memahaminya, kita membacanya. Umpamanya, contoh je. Bila mana cuaca panas sekarang ni
keadaan, okey, contoh paling simple, jerebu. Kita selalu menyalahkan Sumatera pasal bakar hutan, membangkitkan jerebu. Jadi tak semestinya menerusi video, yang istilah kita video. Tapi video itu datang pada fikiran kita itu sendiri. Kemungkinan. Wallahu alam. Sebab ini tidak diperincikan oleh Allah how to, bagaimana bumi itu menceritakan ini semua. Kita pun kalau tak ada COVID, kita tak kenal Zoom. Contoh. Jadi begitulah. Kadang-kadang benda-benda ini sesuatu yang in future yang kita sendiri pun tak tahu bagaimana tools, alat yang digunakan untuk bumi ini menceritakan pengkhabarannya. Hadis Nabi yang telah pun kita kongsikan cuma menyebutkan bumi memberikan, menceritakan. Kau buat itu, kau buat ini. Tapi caranya macam mana? Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua daripada Cik Amirah. Waalaikumsalam. Hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yes. Kita dilarang berpuasa, benar. Tetapi kalau kita ingin berpuasa Ayyamul Bayd. Ayyamul Bayd 13, 14, 15. 13, 14, 15. Jadi 13 itu clash kalau kita kalau ianya berkenaan dengan Ayyamul Bayd. Okey. Ini satu soalan yang saya lihat amat baik untuk kita macam tadilah, smart ibadah tadilah. Larangan Nabi berpuasa pada hari Tashrik. Hadis yang lain galakkan Nabi pada berpuasa pada hari-hari Ayyamul Bayd, hari-hari cerah. Galakkan dalam bentuk sunat. Larangan dalam bentuk haram. So, mana satu yang kita nak amalkan, yang kita nak kena ikut, nak utamakan, is larangan. Kewajipan dengan sunat. Yang ini wajib, yang ini sunat, maka dahulukan yang wajib dari yang sunat. Correct? Begitu, apatah lagi kalau bertembungnya larangan dengan galakkan sunat. Maka dahulukanlah larangan. Jadi senang cakap, bila bertembungnya hari yang ke-13 itu, Ayyamul Bayd, maka kita menghormati larangan Nabi berpuasa pada hari-hari Tashrik. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Puan Hajar Zaitun, ada nak ditanyakan ke? Lagi tengok bunga tu. Ustaz, apa tu berkenaan dengan soalan yang ditimbulkan oleh Haji Ahmad tadi tentang pelaksanaan Islam pada dua negara yang berbeza. Apakah pelaksanaan Islam itu tertakluk kepada negara ataupun bi'ah suasana itu, atau pelaksanaan Islam itu tertakluk kepada individu? Apa pandangan? Tidak kira pada pandangan saya, pelaksanaan Islam itu kembali kepada individu tersebutlah, di mana juga dia berada. Berarti dia melaksanakan Islam itu mengikut kefahaman serta keupayaan dia. Okay. Itu yang jawapan saya tadi. Betul? Jawapan saya tadi. Jawapan saya tadi. Maknanya tu walaupun negaranya negara sekular, kita menghormati negara tersebut, tapi bukanlah bermakna sekularisme ini menjadikan kita menggadaikan Islam kita. Dalam ruang lingkup yang masih boleh kita laksanakan, sebab kita tidak dituntut sesuatu yang luar kemampuan kita. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, ya, Cikgu Besau. untuk Hajar Sumarni, dia nak note the daily notes kan, the weekly notes. The weekly notes I usually send as soon as I receive from Zarida, then I send to the chat group. So dia, I think maybe she missed it or what. She is in our chat group, not the other chat group.
So tak perlu nak hantar dia privately lah, because it's shared in the group chat group. Maaf saya bercakap berkenaan nota sesi sekarang ni. Ya, Saya ya. tak Oh, sendiri. after Yes. this, selepas ni. Sudah dihantar ya? Okey. Belum dihantar, Belum belum dihantar. dihantar. Belum, Nanti akan dihantar macam seperti Yang kemarin punya minggu yang saya lepas. kemarin punya saya dah terima. Terima kasih. Okey, untuk hari ini punya you tunggu sebentar lah, lagi 2 jam gitu nanti kita hantar. Terima Ya? kasih. Okey, no Memang problem. saya terima kasih Cikgu Usau atas pencerahan ni. Memang saya sengaja tidak buat dalam bentuk words seperti mana nota yang selalu saya buat dalam bentuk printout, sebab saya rasa lebih elok dengan share sebagaimana saya share dalam skrin, saya share slides itu juga dalam posting saya nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Syukran. Ada yang lain insya-Allah? Ada Ustaz, last question. Ya, Tuan Haji Ruslan, silakan. Sekarang solat Jumaat kan ada 2 sesi. Sesi yang kedua 2.30. So mesti habis lebih around pukul 3 lah. So kalau orang perempuan kat rumah nak solat Zuhur, dia kena tunggu after pukul 3 ke, atau dia boleh solat seperti biasa dia masuk waktu? Okey. Asal hukumnya adalah seseorang wanita yang pertama sekali, wanita tak wajib Jumaat. Kan? Ya, betul. Wanita tak wajib Jumaat. Jadi bila mana tak wajib Jumaat, beliau tidak tertakluk kepada selesainya khutbah. Beliau tertakluk kepada masuknya waktu. Jadi bila mana masuk waktu, walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah, rumah beliau sebelah betul dengan masjid. Khatib menyampaikan khutbah, beliau boleh dengar. Tapi beliau kerana ada keperluan, hari itu beliau sengaja nak solat zuhur pada waktu itu. Yang penting dah masuk waktu. Khatib sedang menyampaikan khutbah, maka beliau orang yang tak wajib Jumaat, maka beliau sah, boleh mendirikan solat zuhurnya. Ini apatah lagi kalau ianya ada 2 sesi. Kan? Itulah dia. So jadi kalau untuk orang lelaki yang nak solat zuhur, dia kena tunggu selepas jam 3 lah. Kalau dia nak Orang buat. laki-laki tidak. Sama. Orang laki-laki sekarang ini kerana keterbatasan ruang kerana akibat wabak ni. Ini akibat wabak berpunca daripada wabak, kita terhalang untuk solat Jumaat. So gugur kefarduan solat Jumaat. Okey. Sekarang akibat wabak ini juga dibenarkan kita mendirikan solat tapi dengan sistem yang amat terbatas. Cuma 18% daripada penduduk Singapura yang through booking dibolehkan untuk mendirikan solat untuk phase 2A ni. Jadi maka bagi mereka yang tak dapat booking, mereka out daripada, tidak termasuk daripada 18% yang dimaksudkan. Bermakna mereka ini selebihnya. Jadi mereka gugur fardu Jumaat. Jadi bila gugur fardu Jumaat, hukumnya sama macam wanita tadi. Tak perlu tunggu khatib menyampaikan khutbah. Okey, jazakallah Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, saya bila diri dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kalau tak ada apa-apa yang lain, kita berhenti di sini dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan berpindah ke surah yang lain pula. Jadi kita alhamdulillah dapat mengkhatamkan surah Az-Zalzalah 8 ayat ini pada 3 sesi pertemuan kita menerusi Zoom ini. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kesediaan sama-sama. Seperti mana yang dikatakan tadi, insya-Allah saya akan perkongsikan slide ini. Slide yang terakhir saya tak kongsi lah. Sebab slide yang terakhir adalah berkaitan dengan vote, pilihan raya. Jadi tu saya tak masukkan lah, insya-Allah. Kita akhiri insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asr insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.